السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada tengah hari ini kita diberi kesempatan berkumpul seketika di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saya baru lepas berprogram dan sudah diminta untuk bercerita mengenai hari raya. Sedangkan kita baru masuk 10 malam terakhir. Tadi tajuk hari raya. Yang mai semua dengan pakai baju Melayu, sampin, boh butang sampai atas, sampai nak menyawa pun tak boleh. Seronok. Baik, cuma saya nak sebut satu dua benda. Kalau sempat saya sentuh sikit je, saya nak sebut juga mengenai raya sebenarnya. Pertama sekali, saya dan tuan-tuan, kita sudah berada pada 10 malam terakhir. Aisyah, isteri Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anha, dia pernah bertanya kepada Nabi mengenai apa yang dia perlu buat bila dia berada pada 10 malam terakhir, atau apa yang perlu dia buat sekiranya berlakunya satu malam yang bernamanya Lailatul Qadar. Nabi hanya menjawab satu doa yang tuan-tuan semua hafal, saya pun hafal, dan kalau boleh kita ikut skrip yang sebenar, tanpa ditambah, tanpa ditongkok. Ditambah pun tidak, dikurang pun tidak. Sebagaimana yang Nabi ajar sendiri keluar daripada mulut Nabi kepada Aisyah. Apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini konsep puji Allah luar biasa. Kita cerita kepada Allah sifat Allah, kita bercerita kepada Allah apa yang dinamakan nama Allah, dan kita minta kepada Allah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, ya Tuhan, engkaulah afuun, engkaulah pengampun, engkaulah pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau cukup suka mengampunkan. Puji atas pujian. Sifat Allah pengampun, pujian atas sifat Allah. Allahumma innaka afuun, Allah, engkaulah pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau suka mengampun. Fa'fu anni, baru permintaan ampunkanlah aku. Macam mana tuan-tuan dengan saya kita nak aplikasikan doa ni? Kita nak aplikasikan doa ni macam mana? Masa kita bangun malam, tidak semestinya malam, dalam Ramadan pun selalu orang berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan?
Bila kita bangun malam, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berdoa kepada Allah, doa saja, ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah aku, kasihanilah aku, ya Allah. Kita pun selit doa ni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, kurniakanlah aku anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati aku, yang bila aku melihat mereka mengembirakan aku. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selit doa ni, itu maksud dia. Dalam doa yang kita baca tu, berkali-kali kita selit doa ni, ataupun lebih faham, lebih senang, kita baca doa ni dan berkali-kali kita sulam dengan doa yang kita nak minta kepada Allah. Sama ada perbanyakkan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni disulam dengan permintaan kita, ataupun perbanyakkan apa yang kita nak minta kepada Allah dan disulam dengan apa dia, tuan-tuan sekalian? Disulam dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah mesti perkenan doa. Allah mesti perkenan. Saya selalu sebut, bulan Ramadan, hari Jumaat, waktu yang paling ditunggu-tunggu. Apatah lagi insya-Allah pada Jumaat depan. Bukan sebab cuti, itu pun salah satu sebab lah. Sebab apa hari Jumaat orang berpuasa tunggu? Sebab sedang berkumpul dua perkara pada satu hari. Saya sebut hari itu kan, doa orang yang musafir, doa orang yang berpuasa, Allah mesti tidak akan tolak. Betul tak? Kita dah baca dah hadis itu kan. Doa orang yang berpuasa, Allah mesti tidak akan tolak. Bila? Ketika mana dia hendak berbuka puasa. Satu, hari ni hari Jumaat. Tuan-tuan bayang, hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab doa. Kita tak tahu bila. Mungkin semalam lepas tenggelamnya matahari, mungkin sebelum subuh, mungkin sekarang ni, mungkin lepas Jumaat, wallahu alam. Tetapi jumhur para ulama menyebut waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat, kebanyakan para ulama menyebut lepas daripada asar sebelum berbuka puasa, yakni sebelum maghrib. Tuan-tuan bayang, sebelum maghrib, waktu tu kita nak buka puasa, betapa kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, Nabi kami sebut hari ini ada satu waktu yang mustajab doa hari Jumaat. Aku harap sangat inilah waktunya. Satu. Yang kedua, ya Allah, ya Tuhan, Nabi kami sebut orang yang berpuasa, doa yang tidak akan ditolak ketika mana dia hendak berbuka puasa. Dua sebab yang Allah mesti perkenan doa kita. Tambah pula hari Jumaat depan, kebanyakan orang nak balik kampung. Lepas waktu office tu singgah sat rumah shoot tu 3 benda. Hari Jumaat, yang keduanya kita berpuasa, dan yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, yang ketiganya doa orang musafir. Allah mesti perkenan. Sebab tu tuan-tuan dengan saya, banyakkan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni 10 malam terakhir, dan kita juga hanya berbaki 10 hari waktu yang mustajab doa, iaitu lisain, orang yang puasa, doa yang mesti Allah tak tolak masa dia berbuka puasa. Tuan-tuan, hanya satu sebab je. Satu sebab saja kalau Allah tak perkenankan doa kita. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, supaya kita hati-hati tuan-tuan. Kita sentiasa berdoa kepada Allah dan jangan terlepas pandang. Kerana Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya nak apa ini kurang-kurang 4 tahun baru ingat. Kalau 4 tahun memang teruk sangatlah. Tak boleh juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu paling senang. Allahumma innaka, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kamu ini Maha pengampun. Allahumma innaka afuun, kamu pengampun. Tuhibbul afwa, kamu suka mengampunkan. Fa'fu anni, ya Allah, ampunkanlah aku. Senang. Nak bahasa urdu, yillah. Tu tajwid lain lah, yillah. Up tu sabse baraam, tak salah. Yang tu 6 tahun baru pun tak apa lagi, nampak tak?
Bahasa Melayu tu, ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah pengampun. Saya sebut cerita sifat Allah, cerita sifat Allah, puji Allah, minta kepada Allah. Cerita sifat Allah, ya Allah, ya Tuhan, Engkau lah pengampun. Sifat Allah pengampun. Puji sifat Allah, Engkau suka mengampunkan. Ketiga, minta dengan Allah, ampunkan aku. Jelas tuan-tuan? Kalau Allah tak ampun, satu je. Saya sebut dah, kalau kita tuan-tuan buat dosa syirik sekalipun pada Allah, dengan syarat selagi nyawa belum berada di kerongkongan, kita minta ampun, Allah mesti ampun. Tuan-tuan, 10 hari lagi kita nak doa dengan doa ni. 10 hari lagi lah doa kita yang mustajab. Hari ni tuan-tuan jangan lepas peluang. Berbuka puasa nanti duduk mengadu kepada Allah dengan sepenuh perhatian. Ibarat seorang budak pergi sekolah, kawan-kawan dia kacau dia menangis, dia report kat cikgu, cikgu pula marah dia balik sekolah, balik jumpa mak dia, peluk mak dia, merayu, mengadu pada mak dia, cerita semua pada mak dia, sebab dia tahu mak dia boleh dengar dan mak dia rapat dengan dia. Ketahuilah, macam itulah kita mengadu kepada Allah. Macam itulah kita buka puasa nanti, kita berdoa kepada Allah. Mak pak ni tuan-tuan menjadi fitrah. Anak dia macam mana pun, dia mesti akan menyebelahi anak dia. Itu fitrah. Kita kena tahu Allah macam mana kita doa pun Allah mesti dengar. Yang tu je nak bagi beritahu. Mak pak ni macam mana pun kita buat salah, mesti menyebelahi anak dia. Sebab tu hari tu kita cerita bila berlaku pertelingkahan keluarga, suami isteri, agama tak suka kita cerita pada mak dengan ayah kita, sebagaimana Allah tak suka kita cerita kepada mak dengan ayah mertua kita. Sebab apa? Ibu bapa ni macam mana pun dia mesti akan menyebelahi anak dia. Betul tak tuan? Walaupun anak dia salah. Itu fitrah. Dia bergaduh dengan isteri dia balik cerita pada mak ayah dia mesti akan menyebelahi isteri dia walaupun isteri dia salah. Ini fitrah. Saya ingat masa saya sekolah dulu, ada yang nak belajar silat. Bila belajar silat, kita pergi sekolah, kita pergi pukul satu budak. Ya, kita praktikal. Cuma taklah sampai terbunuh budak tu. Cikgu panggil ayah, saya panggil ayah budak tu. Ayah mak ni dia kok mana pun mesti dia menyebelahi anak-anak dia. Betul tak tuan? Bapak saya ni jawapan yang tidak ada tolak bandingnya. Cikgu kata, tuan, anak tuan pukul budak ni. Bapak saya jawab, tuan, cikgu, anak saya baru belajar silat. Dia sedang mengaplikasikan ilmu yang dia belajar. Tuan-tuan tengok, luar biasa jawapan. Saya buka terus butang sekolah satu lagi. Cikgu kata, tapi dia pukul budak ni lagi kecil pada dia. Bapak saya dia kata, cikgu, kalau dia pukul budak yang lebih besar, dia yang kena pukul. Tu yang dia pukul budak kecil. Tu nak bagi tahu mak pak ni, kok mana pun dia cari jawapan tu, dia nak defend anak dia. Kita mengadu pada Allah. Hanya tinggal 10 hari. Kalau Allah tak perkenan, saya nak cerita satu je sebab ada tuan. Sebab apa doa kita tidak perkenan? Kerana Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kalau dia angkat tangan, dia minta Allah mesti bagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana Sa'ad bin Abi Waqqas dengar pesanan Nabi. Bila Nabi kata kepada dia, ya Sa'adu atrib matma'ak takuna mustajabu da'wah. Sa'ad, benda yang kamu nak bawa masuk dalam kamu punya mulut ni, makanan kamu ni, kamu mesti jaga status dia. Halal dia, haram dia, syubhat dia, mesti kena jaga. Kalau kamu jaga, kamu angkat tangan saja doa kepada Allah, Allah mesti perkenan. Sejak hari itu, Sa'ad bin Abi Waqqas cukup jaga status pemakanan dia. Dan dia kalau angkat tangan minta kepada Allah, Allah mesti doa. Maksud dia apa dia? Kalaulah Allah tak perkenan doa kita, status apa yang kita masukkan dalam mulut kita, dalam mulut anak kita, isteri kita, pakaian kita dan sebagainya, mesti bermasalah. Itu je masalah dia. Dalam sepotong hadis yang sahih, Nabi SAW
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Ayuhan nas, inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyibah." Kata Nabi, sesungguhnya wahai manusia, Allah itu cukup indah, cukup cantik. Dan Allah tidak menerima yang indah, Allah tidak menerima melainkan yang indah dan yang cukup cantik. Kemudian Nabi pun terus membaca firman Allah, bagaimana Allah memerintahkan para nabi mereka mengambil daripada rezeki yang halal. Kemudian Nabi cerita lagi, begitu juga Allah suruh kita ni semua mencari rezeki yang halal. Kemudian Nabi cerita, sebab rezeki yang halal ni menyebabkan kita mudah beribadah kepada Allah. Menyebabkan bila kita angkat saja tangan, Allah mesti berkenan. Terus Nabi pun bercerita lepas itu, thumma dzakara ar-rajul. Kemudian lepas itu Nabi pun bercerita mengenai seorang lelaki. Yatilu safar, perjalanan musafir dia cukup panjang. Tuan-tuan tahu kan? Orang dulu musafir ambil masa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kata Nabi, jauhnya dia bermusafir, pakaian yang dia pakai itu penuh dengan debu, tanah padang pasir. Compang-camping, kusut masai dia. Dan dia tahu dia musafir. Dan dia tahu orang musafir Allah mesti perkenan. Dan dia tak lepaskan peluang, kata Nabi. Dia angkat tangan dan dia berdoa kepada Allah. Dia punya berdoa kepada Allah kerana dia tahu dia sedang musafir. Dia tahu Allah perkenan doa dia. Dia angkat tangan sampai tangan dia menyentuh. Sambil dia minta, Ya Rabb. Dia minta, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia minta macam-macam. Dan Allah mesti perkenan doa dia. Sebab Nabi kata dah, antara doa orang mustajab, orang musafir. Tapi sebaliknya dengan dia. Bila dia angkat tangan dalam kondisi dia macam tu, memang Allah mesti perkenan. Dan dia pula confident Allah perkenan. Allah reply dia. Kata Nabi, apa Allah kata kepada dia? Wa matma'uhul haram. Wa mashrabahul haram. Wa malbasahul haram. Wa ghudhiya fil haram. Fa anna yustajabu lah. Kata Allah kepada dia, ini jawapan Allah pada dia. Makanan yang kamu makan itu haram. Minuman yang kamu minum itu haram. Pakaian yang kamu pakai itu haram. Kamu bergelumang dalam benda yang haram. Allah sinis dengan dia. Tengok, sinis Allah, lepas itu ada pula tanda soalan. Apa kata Allah pada dia? Fa'anna yustajabulah. Aku akan perkenankan doa kamu. Sinis. Kalau kita doa angkat tangan, kita minta pada Allah, Allah tak perkenan, Allah tak makbul. Tuan-tuan, ketahuilah, cacat celanya hanya di situ. Daripada rezeki, daripada sumber yang kita dapat tu bermasalah. Hati-hati tuan-tuan. Saya pesan pada saya, pada tuan-tuan, hati-hati. Sebab kadang-kadang kita terlibat dalam benda yang haram dan kita melibatkan diri kita dan juga orang lain dalam benda haram. Jangan. Sebab bukan saja kita bermasalah bila kita berdoa, kita melibatkan orang lain juga. Kalau dia juga terlibat dalam haram, dia juga angkat tangan, doanya tidak akan diperkenankan oleh Allah. Sedangkan kita semua sentiasa berharap kepada Allah. Jangan terlibat dalam benda haram. Saya cerita kemarin, kita kadang-kadang tak sedar. Kita mungkin tak sedar kita terlibat dalam benda yang haram. Kita tak sedar. Kalau kita buat, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Saya buat dua contoh paling senang. Telefon ni. Baru ni jatuh, masuk dalam apa, tandai ni jatuh dalam tandai, kena air sikit. Kena air terus tak boleh buka. Tak boleh buka. Bawa pergi ke service center, saya staff saya bawa pergi service center. Bawa, dia call saya, dia kata, Ustaz, kalau nak tukar ni semua LCD semua,
lebih kurang dalam 1,700. Tapi dia punya technician kata, kalau nak jimat, ada cara bagi 500, dia akan declare kata telefon ni rosak macam mana pun tak tahu. So telefon ni ustaz akan dapat baru. Telefon yang harga 3,000 lebih ni akan dapat baru. Saya kata 500 tu maksud dia apa dia? 500 ni dia pun tanya 500 ni maksud dia apa dia? Technician kata 500 ni tak ada maksud. Pula dah. Tak ada maksud. Saya kata tak ada maksud macam mana? Staff saya tanya-tanya 500 ni maksudnya untuk dia. Bawa keluar satu retas. Dia akan create kata telefon ni rosak apa-apa lebih kurang semua. So saya akan dapat telefon yang baru. So bukan maksud telefon ni masuk air. Apa yang kita akan pilih tuan-tuan? Jujurnya. Sejujur-jujurnya. Saya nampak tuan-tuan penuh kejujuran tu. Muka semua bercahaya. Lain kali saya main hari Jumaat saya nak pakai reband. Nampak tak? Jujurnya apa kita akan pilih? Kalau kita tidak ada iman, daripada aku nak keluar 1,700, aku keluar 500, hang buatlah cerita apa, hang buatlah satu cerita, biar kalau David Teo dapat pun, dia boleh buat satu drama baru. 1,700, okey. 1,700, bayar dia, repair, buat balik telefon tu. Settle. Selesai. Sebab kita tak mau kita terlibat dan kita melibatkan orang lain. Macam member saya baru ni, saya mengajak tempat YB di Bangi, dia mai tanya kelas, anak dia ambil lesen. 1,000 lebih dengan kereta. 1,000 lebih. Sekolah memandu kata apa? Tuan, kalau nak betul-betul garanti lulus, kena tambah lagi 500. Dia mai tanya saya dalam kelas, boleh tak boleh? Saya kata, pastikan dulu 500 ini untuk apa? Kalau dia kata, sekolah memandu kata 500 ni tuan, dia punya kelas minggu 3 kali, kami tambah jadi 5 kali. Sekali belajar 3 jam, kami tambah jadi 4 jam. Kalau dia ambil sekali fail, ambil pula, tak payah bayar lagi. Fail pula, ambil pula, tak payah bayar lagi. Ambil pula, fail pula, tak payah bayar lagi. Sampai 6 kali fail, terus ambil terus lagi bagus. Dia pula tambah kot tu, dia kata macam tu. Tak apa, tambah 500. Kami ajak dia ni tuan, dia naik motor, ada buat nombor 8, kami ajak dia sampai dia boleh ghostan balik. Kalau boleh lah kan, kalau boleh. Kalau boleh lah kan. Tak apa, 500. Tapi 500 ni tuan jangan tanyalah. Dapat 500 ni masa hari ujian kami hanya angkat tangan macam tu je. Mereka tahu dah, mesti lulus. Tak boleh. Kena tengok apa sebenarnya 500. Tuan-tuan, kita tak sedar kadang-kadang kita buat. Saya cerita semalam kan. Khususlah kalau tuan-tuan buat kesalahan jalan raya, tuan-tuan minta maaf lah kalau tuan-tuan ditahan. Kalau dia maaf, Alhamdulillah. Kalau dia tak maafkan kita, dia nak tulis saman, Alhamdulillah, terimalah saman tu. Tak perlulah kita libatkan benda-benda yang haram, betul. Tak berbaloi 100, 200 ni kita masuk neraka. Kadang-kadang sama ada kita yang mulakan atau dia yang mulakan. Jangan siapa pun mulakan. Kita jangan mulakan. Kita tanya, bang, nak raya dekat ni, bunyi, pun tahu dah. Nak raya dekat ni. Jangan. Kadang-kadang kita tak mula, ada orang lain mula. Dia tanya ni, kalau tulis ni, 300 oh. 300 oh, tu mahal tu. Dia kata kena ikat ni, lah ni pergi market barang mahal. Tu. Kalau lah ni dia kata ikan temenung pun mahal. Tak ikan temenung. Pernah dengar ikan temenung? Orang panggil ikan apa? Ikan kemuk. Utara kata ikan temenung pun mahal. Lah dia kata, kalau kita pergi market, kita nak beli ikan temenung, kita temenung dulu tengok ikan tu. Sebab harga dia mahal. Pandai juga dia pun. Kita temenung dulu tengok ikan tu dia tu, baru boleh beli. Ni jangan main-main. Salah minta maaf. Tak kalau, Alhamdulillah. Bawa balik atas tu bayar lah. Saya cerita semalam saya kenal baru ni kan. Saya smart ni. Yang smart bawah tanah ni. Saya bawa kereta, saya tak suka staff saya bawa kereta, ada seorang staff saya tak suka dia bawa lambat. Saya bawa taklah laju sangat kan. Smart ni tuan-tuan, bawah tu dia punya had laju dia 60. Jujurnya, siapa nak bawa 60 bawah tu? Jujur lah kan? Saya pun bawa taklah laju sangat. Bila kita keluar tu, dia tahan. Kita pun kalang kabut ambil kopiah pakai belik. Tadi cabut dah kopiah, pakai kopiah belik ni. Bagi nampak Islamik betul-betul. Dia tahan. Tuan, saya tahu dah, saya bawa 170, saya tahu dah. Tuan, dia kata,
Tadi bawa berapa bawa tu? Duk rasa bawa 60 tadi. Kita pun kemas. Duk rasa bawa 60. Dah, dia kata 171. Wih, bawa 60 boleh pi 100. Kita pun kemas dah. Dia kata bagi IC dengan lesen. Kita kata, tanya dia, nak saman ke? Ada, ni kita tak saman. Dia bagi, kan dia ada machinery canggih kan, masuk lesen apa. Baru dia duk print, tak print. Print keluar. Saya kata, tadi kata tak mau saman. Dak, yang ni bukan hari ni, yang ni yang lepas-lepas. Yang lepas-lepas. 16 keping. Saya kata, takkan 16 keping kot yang lepas-lepas. Dia kata apa? Ada lagi, tak boleh print, kertas habis dah. Ada lagi, tak boleh print, kertas habis dah. Nasib baik tak banyak, 24 keping ya. 24 keping, okey, ambil kertas ni, nah, bagi kat staff kita, ambil bayar. Settle. Kita buat salah kan? Buat salah. Selesai. Nak kata kita ni ambil 5,000, ambil cari siapa-siapa, pandai-pandai kau tim lah. Dah. Tuan, sumber yang kita dapat sangat penting untuk kita, mulut isteri dan anak-anak kita. Sebab dia melibatkan permintaan kita kepada Allah. Sebab tu lisaim, orang puasa, doa tidak akan ditolak masa berbuka. Dan kalau kita bermasalah daripada segi doa, minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, kurniakanlah aku anak yang soleh, salihah, menjadi penyejuk mata hati aku. Bila aku tengok dia sejuk mata hati aku, bila orang lain tengok dia pun sejuk mata hati orang. Allah tak terima masalah rezeki yang kita bagi pada dia. Jaga tuan-tuan. Sebab rezeki ni kena hati-hati betul-betul. Dah? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada masa berapa minit lagi? 10 lagi, 5 minit lagi. 5 minit lagi. Yang kedua, tuan-tuan dengan saya hanya berbaki lebih kurang tak sampai 10 hari lagi, lebih kurang 8 hari lagi untuk kita menyambut Aidul Fitri. Jadi insya-Allah nanti ada ustaz yang akan datang bercerita kepada tuan-tuan mengenai sunnah ketika mana kita menyambut Aidul Fitri. Cuma saya nak cerita sikit sebab baru ni saya ada rakaman mengenai hari raya. Teringat apa dia moderator tu dia tanya soalan pun dahsyat juga. Dia ustaz dia kata ni hari raya ni. Saya nak tanya ustaz ni. Orang kita ni hari raya ni dia duk minta maaf, duk salam. Boleh ustaz kemukakan hadis tu riwayat mana? Dia pun kemah. Saya kata hadis tu tak ada riwayat lah. Hadis tu riwayat orang Melayu sendiri. Cuma saya kata benda tu lebih berbentuk kepada adat sahaja. Jangan keras sangat duk kata haram tak boleh pun, jangan juga. Tapi nak jadikan satu kemestian pun tak boleh juga. Jadi saya kata benda tu okey, tak ada masalah. Kerana agama ajak kita pagi raya, agama ajak kita bila kita buat salah kita minta maaf. Cuma dah jadi adat orang Melayu kita, syarat sah raya kita ni isteri kena minta maaf kat kita. Kalau dia tak minta maaf kat kita, dia rasa macam puas raya dia tahun tu tak sah. So nak minta maaf. Cuma kena ubah sikit je lah. Dia panggil Aid As-Sa'id. Aidus Sa'id. Hari raya, hari gembira. Faham tu je. Dia punya mood hari raya pun mesti gembira. Jangan dengan minta maaf, mood sedih tu boleh menukar mood kegembiraan. Saya pesan pada orang perempuan baik kali, tak payahlah pagi raya ni kalau nak duduk depan suami pun formal sangat. Yang dia kan pagi raya masa nak minta maaf kan, tuan-tuan perasan tak? Dia duduk bersimpuh. Betul tak? Betul tak? Depan suami ni duduk bersimpuh, dia pula kesian, badan besar. Dia duduk bersimpuh tu kadang-kadang macam lori kontainer nak terbalik tu. Sajalah melawak kan tuan-tuan. Duduk biasa je. Dia duduk tu panggil suami dia abang. Suami dia terkejut tuan-tuan. Abang. Pasal terkejut? Selalu dia panggil saya orang tua tak sedang diri. Dia panggil saya macam-macam. Pagi tu panggil abang. Dengan dah buat dah satu syair kan. Masa dia tengok suami dia pun, Ramadan berlalu pergi. Ui dahsyat. Ni Syawal menjelang tiba. Apa dia ni? Apa tu teriak lah, saya minta maaf kat abang. Saya tahu dosa saya banyak dengan abang. Salah saya banyak dengan abang. Kita relax ya? Baru tahu hari ni ke? Kita relax ya?
Tuan-tuan, saya kata kepada rakaman semalam, kemarin dulu, minta maaf ni pun tak payah sedih. Saya kata, tunjuk macam saya ajak isteri saya. Senang, dia pagi raya, dia main salam. Dia pun macam orang lain. Tapi dia santai. Abang kata, pagi raya, semua orang minta maaf, saya pun minta maaf. Tak ada sedih. Saya tahu, dosa saya dengan abang banyak, kita bersenyum. Tapi abang kena ingat, abang punya dosa dengan saya lagi banyak. Yang tu saya tak ajak. Yang tu dia belajar mana tak tahu. Lepas tu dia kata apa? Saya nak minta maaf ni, tolong maafkan saya. Tolong maafkan. Lepas ni saya minta maaf ke abang. Saya minta maaf abang, tolong maafkan. Lepas ni abang minta maaf kat saya. Saya pertimbangkan tengok saya nak maaf ke tak maaf. Oh banyak cantik muka hang nampak tak? Jadi gembira. Janganlah kita straight sangat kadang-kadang. Jangan macam tu sangat. Kadang-kadang kita ni pun straight kan. Lepas tu dia tanya pula. Nabi SAW, Ustaz, dia pergi semayang raya, pergi jalan lain, balik jalan lain. Saya kata betul. Sebab apa dia kata? Saya kata sebab Nabi nak jumpa ramai orang. Nak jumpa ramai orang, saling-saling boleh berpelukan, mendoakan, mengucapkan hari raya. Dia kata, Nabi, dia kata, pergi semayang raya, naik jalan kaki. Pasal apa yang kita pergi kereta? Oh, dia kata, pasal apa kita pergi naik kereta? Dia kata, dia ni awak teruk sangat tanya soalan ni kan? Kau dia dah dapat skrip macam tu ke? Kata Nabi pergi semayang raya jalan kaki. Kita sebab apa naik kereta? Saya kata betul, Nabi pergi jalan kaki. Sebab Nabi ni tak naik kenderaan. Sebab kalau naik kenderaan ni takat bagi orang angkat tangan. Kalau jalan kaki ni tuan-tuan, boleh salam, boleh peluk, boleh mendoakan. Sebab tu Nabi jalan kaki. Dia kata tak, kita mesti kena jalan kaki. Saya kata boleh, tak ada isu pun. Kalau rumah kita dekat. Kalau jauh naik kenderaan. Dan saya buat contoh. Saya kata kepada tahun lepas, saya berkhutbah hari raya di satu masjid di Baluk, Kuantan. Baluk, Kuantan. Rumah mak mentua saya di Besrah. Saya kata, kalau saya nak jalan kaki, saya kena keluar 27 Ramadan. 1 Syawal baru sampai. Tu kalau jalan kaki. Tu pun kalau sampai. Balik pula korang 7-8 Syawal baru sampai pula. Jadi tak payah macam tu sangat. Tak payah. Jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, nanti panggil ustaz cerita mengenai sambutan hari raya sesuai dengan sunnah Nabi supaya kita turuti betul-betul pada tahun ini. Termasuklah sunnah Nabi SAW pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang terbaru. Yang ini sebahagian daripada sunnah. Dan pakailah pakaian apa saja yang terbaik. Cuma pastikan tidak ada larangan Nabi di situ. Nah, antara beberapa warna yang Nabi larang untuk orang lelaki pakai tu jangan pakai. Nah, jangan pakai. Ada 2 warna yang kita pernah cerita yang Nabi tak bagi orang lelaki pakai tu jangan pakai. Lain boleh pakai. Lain boleh pakai. Cuma kalau tak sesuai jangan pakailah. Macam saya 2 tahun lepas sangat sibuk. 2 tahun lepas. Saya bagi tahu pada isteri saya, dia kan orang perempuan ni nak beli baju raya ni, dia nak tema semua sama lah apa semua. Kita terpulang lah, nak ambil duit pergi beli. Tema apa pun terpulang lah, cuma jangan beli 2 warna yang Nabi larang. Tu tahu warna apa kan? Saya tak tengok dia beli warna apa, melainkan pagi raya tu, saya pergi semayang subuh. Baru dia berkeluar baju apa semua, dia setrika semua. Tema, saya berkhutbah di masjid tu, tajuk dia Darah Umat Islam Palestin. Pagi raya punya tajuk. Balik-balik daripada semayang raya, ustaz, balik-balik. Tengok tema saya tahun tu, isteri saya pilih warna pink. Saya nak khutbah raya ni bab darah umat Islam Palestin. Boleh bayang tak? Dengan samping pun pink. Nasib baik songkok bukan pink. Kita pun segan tuan dengan pink ni. Nak pergi khutbah pakai pink, cerita bab Palestin. Tak pergi khutbah, kesian dekat masjid. Pergi khutbah bab Palestin, AJK turun-turun peluk tahu. Khutbah sedap tapi keayuan ustaz tu jelas nyata dengan pink. Kau ajab tu. Jadi pakailah apa saja kecuali warna yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita dah cerita dua warna. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ada beberapa hari lagi untuk waktu doa mustajab. Jangan lupa. Itu je saya nak sebut. 10 hari terakhir ni, tuan bangun awal 1 jam, 2 jam sebelum subuh, waktu tu mustajab doa. Siapa minta maaf, Allah nak bagi. Allah nak ampunkan dia. Siapa yang minta, Allah nak bagi. Yang kedua, waktu berbuka puasa. Jangan lepas pandang.
kerana hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Wallahu a'lam. Baik, masuk tu ke bawah? 1:17. Okey. Dalam masa 1-2 minit ni sebelum ada pengumuman, tuan-tuan nak tanya boleh tanya. Kalau tak, insya-Allah kita berhenti untuk mendengar khutbah insya-Allah. Warna tu nanti saya bagi tahu sekali lagi. Saya dah pernah bagi tahu dah. Saya bagi tahu sekali lagi bila orang yang main ni tak pakai warna tu. Nanti kita cerita sekali lagi dah. Wallahu a'lam. Cuma tuan-tuan jangan lupa bayar zakat fitrah. Sebaik-baiknya kalau boleh dibayar pada pagi hari raya. Cuma pagi raya ambil pun tak ada lah. Ambil pun nak raya juga kan. Boleh bayar sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ataupun boleh bayar sepanjang bulan Ramadan. Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Jangan lupa. Cuma kena ingat ada satu larangan Nabi, saya ingatkan dalam masa seminit ni. Ada hadis daripada Ibnu Lutbiyah yang Nabi pesan, amil ni tuan-tuan, amil yang zakat ni dia memang Allah sendiri bagi kepada dia hak dia. Tuan-tuan kena faham yang tu. Pasal amil zakat pun dapat juga zakat. Allah sendiri bagi bahagian dia. Sebab bukan senang tuan-tuan nak tunggu seharian di meja tu. Kalau kita pun tak sanggup, sebab tu amil zakat ni masya-Allah dia boleh tunggu ni, kita respect dia. Konsisten. Tuan-tuan pernah pergi tak dekat shopping mall kan? Kalau shopping mall ni, amil zakat ni dia konsisten. Konsisten kutip zakat ni sampai tak semayang maghrib isyak. Tu punya konsisten. Bukan sini lah, sini masya-Allah tiap-tiap kali waktu solat. Ada larangan Nabi bila Ibnu Lutbiyah dia balik kutip zakat. Dia kata, "Hadza lak wa hadza uhdiya li." Wahai Rasulullah, ini bahagian kamu. Zakat yang kamu suruh aku kutip. Yang ni orang bagi kat aku. Tuan-tuan faham tak maksud dia apa dia? Contoh lah. Zakat RM7, dia ada 7 orang. 7 kali 7 49. Dia bagi RM50. Amir pun nak berkeluar RM1. Bila nak berkeluar RM1 tu, dia buat kat Amir apa dia? Dia buat kat Amir macam ni. Boleh faham tak? Ni hadis daripada Ibnu Lutbiyah. Bila dia bagi RM50, 7 kali 7 49, betul tak? Dia bagi 50. Amir pun nak berkeluar RM1 balik. Apa dia buat? Macam tu je. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Keep the change. Kalau bagi 100, baki 51, Amir macam tak berapa nak berkeluar duit ni. Dia akan buat juga. Dia naik atas. Dia terbalik naik atas. Nabi larang benda ni. Ingat dia elok. Tak boleh. Sebab amil zakat memang ada bahagian dia, portion dia ada. Allah sendiri bagi. Kita tak boleh kata apa, itu Allah bagi pada dia. Kita pastikan kita dalam bab ni kena telus. Sebab ada larangan daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat kita insya-Allah. Jangan lupa perbanyakkan doa sebagaimana yang disebut oleh siapa dia? Oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditambah pun tidak, dikurangkan tidak doa tu. Ambil macam mana Nabi ajar kepada Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sulamkan dengan doa-doa kita pada 10 malam terakhir. Ingat tuan-tuan, ditambah pun tidak, dikurang pun tidak. Ambil sebagaimana yang Nabi lafaz kepada Aisyah, dan Aisyah cerita kepada kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan, innaka afun, kamulah pengampun, sifat Allah pengampun. Tuhibbul afwa, dan Allah memang suka mengampunkan. Walaupun dosa yang kita buat ni setinggi langit, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun pada aku, kata Allah, aku ampunkan. Dan kemudian sifat Allah juga, fa'fu anni, ampunkanlah aku, sifat Allah juga, Allah akan ampunkan kita. Subhanakallahu bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.